Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima Salam. kasih Tuan Haji Johari bin Arifin kerana Ya. dapat meluangkan masa bersama saya untuk hari ini. Okey, hari ini saya selaku pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, kos kos Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sukan dan Rekreasi. Nama saya Muhammad Hafiz bin Hashim. Jadi hari ini saya ingin menemu bual Tuan selaku pembayang kerjaya kerana Tuan merupakan pembayang kerjaya pilihan saya. Okey. Okey. Untuk pengetahuan Tuan, Ya. kursus ini merupakan kursus latihan industri yang perlu dilakukan semasa short sem, kursus pendek. Subjek ini bertujuan untuk saya sendiri sebagai pelajar untuk mendapat pengalaman dan tip-tip daripada schedule iaitu Tuan sendiri. Dalam kursus ini terdapat 4 jenis fasa iaitu fasa perancangan, fasa persediaan, fasa proses shadowing dan fasa maklum balas. Okey, sebagai permulaan boleh Tuan memberi latar belakang sedikit tentang umur, tempat lahir dan sebagainya. Okey, Hafiz. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasih di atas kesudian Hafiz memberikan kepercayaan untuk bersama-sama dengan saya dalam job shadowing ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya Johari bin Arifin, umur 56 tahun, sekarang menjawab jawatan sebagai pengarah IAB Cabangan Utara. Memang asal saya orang Pulau Pinang. Telah menjawat jawatan asalnya sebagai seorang guru sejak tahun 1990. Ini dah masuk tahun yang ke-30 saya sebagai seorang pegawai pendidikan. Telah mempunyai pengalaman di beberapa sekolah. Yang pertama sekolah di Sekolah Menengah Serdang Kedah sejak tahun 1990 hingga 1996, 97 ya, 97. Dan saya ke SMKA Negeri Tebal, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Negeri Tebal 97, tadi 96 90 sampai 96 di Sekolah Menengah Serdang. Mulai 1/1/1997 saya di Sekolah Kebangsaan Agama Negeri Tebal sehingga tahun 2002 bila saya melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana. Kemudian balik ke situ lebih kurang dalam 1 tahun, kemudian saya bertukar ke Sekolah Kebangsaan Sarjana Indah sejak tahun 2004. 2006 saya balik ke sini di Kedah, di Institut Amir Baki Cabangan Utara sebagai seorang pensyarah sampai sekarang. Ya, Hafiz. Saya ada beberapa soalan mengikut tema. Ya. Jadi antara soalannya yang pertama, bagaimana Tuan mula-mula menceburi dalam bidang pendidikan ni? Untuk menjadi seorang guru, kita terpaksa melalui satu latihan ya, latihan keguruan untuk mendapat ijazah ataupun diploma pendidikan ya. Jadi dulu masa saya buat ijazah pertama saya dalam bidang ekonomi dan pengajian Islam. Jadi saya tak ada pendidikan di situ. Ya, selepas tamat saya melalui kursus yang dipanggil kursus perguruan lepasan ijazah selama setahun di Institut Pendidikan Institut Perguruan Sultan Idris yang nama sekarang ialah Universiti Perguruan Sultan Idris Tanjung Malik. Jadi saya tamat di situ tahun 1990. Saya barulah ditempatkan sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru ya, 1990. Jadi sampai sekarang ni dalam skim kami itu dipanggil skim DG ya. Jadi sampai sekarang ni saya masih lagi sebagai seorang pendidik. Ya. Itulah lebih kurang latar belakang Hafiz. Okey. Tema pertama iaitu kerjaya. Boleh Tuan huraikan sedikit apakah tugasan Tuan pada setiap minggu?
sekarang sebagai seorang pengarah Betul. sebagai seorang pengarah cawangan, tugas saya ialah dia berkaitan dengan pengurusan yang ada di sini, macam-macam pengurusan, daripada pengurusan segi pembinaan kita punya latihan. Ya, saya kena pastikan bahawa latihan-latihan yang kita rancang, yang kita telah takwimkan untuk tahun ini dapat dilaksanakan dengan sempurna mengikut jadual. Ya. Jadi kita nak pastikan juga dalam itu, nak pastikan juga kita mempunyai tenaga pengajar yang mencukupi, bukan saja mencukupi tapi dia juga ialah seorang yang berkepakaran ataupun berkelayakan untuk mengajar. Bagi pensyarah-pensyarah yang baru-baru, biasanya kita minta dia buat understudy. Ya. Dan lepas dia ada study, dia tengok macam mana pensyarah lama menjalankan kursus atau pelatihan, dia akan team teach. Dia akan belajar sama dan mengajar sama dengan pensyarah-pensyarah yang lama. Sampailah akhir sekali kita dapati dia dah kompeten untuk mengajar, kita akan lepaskan dia untuk menjalankan kursus-kursus dengan pensyarah-pensyarah yang lain. Jadi di samping itu, tentang pengurusan latihan, saya juga kena pastikan bahawa sumber juga mencukupi. Maknanya kalau kita nak buat kursus kita ni, biasanya kursus kita ni adalah dalam keadaan percuma. Jadi peserta datang kat kursus kami ni di kalangan orang-orang yang ada jawatan di sekolah ataupun di BPD dan di JPN. Jadi mereka ni datang sini, dia memerlukan tempat yang sesuai dan selesa. Macam bilik kita pun bilik yang dia single bedroom. Kemudian ada tandas dia, jadi elektrik, aircon semua tu melibatkan belanjaan yang agak tinggi. Jadi kita akan pastikan bahawa cukup di situ kita laksanakan. Kemudian kita juga kena sediakan makan minum. Mereka datang ni secara percuma, kita sediakan semuanya. Jadi saya kena pastikan keuangan kita mencukupi. Dan kita kena tengok dari segi keuangan tu, kita akan tengok juga sama ada keuangan ni sesuai atau tak sesuai dengan kursus atau pelatihan yang kita buat. Kemudian di samping itu saya juga kena menguruskan sumber manusia. Contohnya setiap hari saya masuk ke pejabat, saya akan tengok kehadiran kita tu, kita akan tengok sama ada pensyarah kita tu datang patuh pada masa. Kalau ikut sekarang ni kita boleh mula daripada 7.30 pagi pensyarah kita rekodkan sampai paling lewat pukul 9. Jadi kalau dia lewat tu, kita kena buat tindakan lah. Kita kena buat surat tujuh sebab atau kita panggil berkonsultasi dan sebagainya. Di samping pensyarah-pensyarah yang hadir ke dalam tempat kita bertugas, ada lagi satu tanggungjawab kita dalam kita mengurus manusia ni, iaitu kita kena pastikan kehadiran mereka tu kehadiran yang memang orang kata berbaloi dengan gaji yang mereka terima. Jadi sebab tu saya memperkenalkan di IB Utara ni kita perkenalkan satu cokan kata, iaitu serasi, berfungsi dan berprestasi. Kita kekalkan. Jadi kita nak tengok kalau boleh semua manusia ataupun semua sumber-sumber yang ada kat kami ni, tak ramai pun Hafiz, kita ada lebih kurang 100 orang je. Ikhtisasnya lah separuh dengan pelaksananya. Ikhtisasnya pensyarah-pensyarah lah, cumanya kita bila berhadapan dengan pensyarah-pensyarah yang orang cerdik-cerdik ni kan, yang PhD holders pun ada 17 orang. Jadi mereka ni kita kena urus secara lain lah sikit. Jadi kita kena pastikan bahawa mereka ni walaupun dengan pelbagai jawatan, pelbagai pengalaman, pelbagai latar belakang sebelumnya, mereka boleh serasi, boleh kerja secara sepasukan. Pensyarah dia tak boleh mengatakan bahawa dia lebih penting jika dibandingkan dengan staf pelaksana kan. Jadi masing-masing ada peranan. Jadi sebab tu kita nakkan keserasian di kat situ. Di samping mereka ni berserasi ni, berkawan dengan baik, kita tak mau juga mereka ni duduk berlepak kan. Bersembang pula. Baik kan kawan-kawan. Jadi kita nak mereka ni berfungsi. Mereka memainkan peranan mereka sebagai orang yang sesuai di tempat dia. Kalau staf pelaksana tu dia bukan keuangan, dia buat kerja secara keuangan yang caranya betul. Kalau dia bahagian kenderaan, dia pastikan bahawa dia menguruskan kenderaan untuk membantu pensyarah-pensyarah. Kalau orang bahagian penginapan, dia pastikan bahawa dia membantu dari segi peserta masuk ke tempat penginapan itu dengan sempurna dan selesa. Pensyarah pula dia berfungsi sebagai seorang pensyarah yang berikan latihan. Dan latihan itu mesti latihan yang memenuhi keperluan klien. Dan satu lagi yang saya masukkan di situ ialah berprestasi. Dia bukan saja berfungsi tapi mestilah berprestasi. Prestasi mestilah digambarkan dengan kecemerlangan dan melahirkan satu hasil yang berkualiti ataupun memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan. Jadi kalau dia berikan latihan, dia kena pastikan bahawa latihan itu betul-betul latihan yang
menimbulkan rasa puas hati di kalangan peserta yang hadir, ya. Betul juga kalau kita menguruskan penginapan, kita kena pastikan bahawa penginapan kita tu memang pelanggan puas hati, ya. Bilik-bilik dikemas setiap hari dan sebagainya, ya. Itu juga dengan penyediaan makanan. Orang yang sediakan makanan tu pastikan dia menyediakan makanan yang betul-betul berkhasiat, ya, dan juga memenuhi cita rasa ataupun selera pelanggan, ya. Itu dimasukkan prestasi. Kalau kita tak jumpa komen-komen daripada peserta menunjukkan bahawa apa yang disampaikan itu memenuhilah, ya, memuaskan hati pelanggan. Itu kita anggap sebagai berkualiti dan berprestasi. Okey, baik, faham. Okey. Baik. Okey. Tuan, manakala soalan kedua saya nak tanya, apakah cabaran terbesar dalam kejayaan Tuan ni yang harus diatasi? Saya rasa cabaran saya yang terbesar, saya nampak mana-mana bahagian pengurusan pun kita berhadapan dengan beberapa benda lah, ya, dari segi fizikalnya. Kalau kita rasa keperluan kita, fasiliti kita tak begitu memenuhi ataupun tak cukup, tak berkualiti, itu kita kena upgrade lah. Kemudian dari segi keuangan, ada benda-benda kita nak buat kadang-kadang tak ada duit, itu satu benda yang mencabar juga. Tapi pada saya yang paling mencabar ialah mengurus manusia. Saya juga telah bersembang dengan orang lain dapati nak mengurus manusia ni satu perkara yang paling sukar dan mencabar, ya. Tapi kita percaya bahawa dalam pengurusan manusia ni, cabaran macam mana pun, kita sebagai seorang yang serasa kebetulan dipilih kot kan sebagai seorang pemimpin, dia kena berhadapan dengan benda-benda macam tu. Sebab tu tak semua orang boleh pun memimpin macam tu kan. Jadi bila kita dah jadi pemimpin tu, kita kena berhadapan dengan orang yang kita pimpin. Kalau kita ni menjadi seorang pemimpin, tak ada pengikut, pemimpin apa kan? Jadi kita terpaksa berhadapan dengan pengikut-pengikut macam ni. Jadi saya percaya bahawa bila kita mengurus manusia ni, saya faham dengan teori-teori lah, ya. Antaranya ialah yang disebutkan sebagai teori yang berkaitan dengan yang diperkenalkan oleh Robert Kelly, ya, iaitu tentang jenis-jenis pengikut. Ada pengikut yang hebat, kita panggil sebagai exemplary follower. Dia perkenalkannya exemplary follower tu lah. Dalam jenis pengikut tu dia ada lima kumpulan contohnya kan. Kumpulan yang paling baik, exemplary follower lah, pengikut teladan. Kumpulan yang paling tak baik ialah kumpulan alienated follower. Alienated ni ada, tapi tak ramai, kan. Jadi kita sebagai seorang mengurus manusia, kita kena faham bahawa kita jangan melayan orang yang kecil ni, tapi kita mengurus orang yang ramai, ya. Kalau kita buat kerja tu ada di kalangan orang yang kurang sikit, itu tak apa, ya. Tapi kalau majoriti dia tolak kita, itu masalah kan. Dan satu lagi berkaitan dengan satu yang dipanggil sebagai laggard group, ada satu kumpulan yang lambat. Kadang-kadang dia bukan menentang, tapi dia lambat, ya. Dalam mana-mana organisasi pun kita akan berhadapan dengan 16% ya kumpulan tu yang lambat ni. Tapi dalam 16% ini 12.5% masih kita boleh tolak lagi. Maknanya yang betul-betul yang kita rasa payah kita nak layan ialah 25% saja. Jadi kalau tengok dari segi kita ada 100 orang kat sini, lebih kurang 2 atau 3 orang je yang memang dia tu susah, ya, susah nak ikut sistem. Jadi jangan kisah, ya. Carilah pendekatan yang lain macam mana kita berhadapan dengan orang macam ni. Tapi kalau kita biarkan mereka ni mempengaruhi orang lain, organisasi kita akan ada masalah. Jadi itu satu cabaran yang besar lah nak urus manusia yang macam-macam latar belakang, yang macam-macam keperluan dia kan. Sebab tu saya rasa kita kena tengok, kita kena tahu kalau ikut ke seorang pemimpin tu, dia kena tahu apakah cita-cita dan wawasan bagi setiap staf dia. Ada yang kata dia nak duduk kat sini je sebab dia rasa salah selesa. Tak boleh, kita kena cabar dia supaya dia ke depan lagi. Dia tak boleh pencin macam tu je. Rugilah bagi manusia macam tu. Okey. Nanti mungkin kita masuk lagi lah kalau ada. Okey, terima kasih untuk soalan tadi. Jawapan tadi. Okey, seterusnya untuk soalan persediaan. Apakah pengalaman awal yang amat diperlukan sebagai permulaan untuk jadi seorang pengarah? Okey, bagi saya lah pengalaman saya sebagai seorang pengarah.
Saya rasa ada dua perkara yang kita kena serasi dan selarikan, iaitu kita kena ada pengetahuan untuk jadi seorang pengarah, dan kita kena ada pengalaman, ya, dalam kita nak jadi seorang pemimpin. Jadi segi pengetahuan tu maknanya kita kalau boleh kita ada teori-teori dia, ya. Apa teori yang kita gunakan? Sebab ramai pemimpin sekarang ni dia tak ada pun teori. Sebab tu kalau tanya, okey, saya teringat dulu bekas Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Allahyarham Datuk Syukur, pernah bertanya, guru besar, pengetua dan guru besar, dia tanya, cikgu, menguruskan sekolah ni, cikgu guna teori apa? Jadi masing-masing tergamam, tak ada teori pun. Kalau tanya sampai sekarang pun, kalau tanya apa teori yang kita perlu dapatkan, masing-masing kata saya guna teori sendiri. Jadi kita boleh guna teori sendiri, tapi rasanya kita kalau tak sandarkan dengan mana-mana teori, lambatlah. Kita try and error. Kalau berjaya, berjayalah. Kalau gagal, kita kena buat balik, kena betulkan balik. Tapi kalau kita ada sandaran-sandaran tu, dia mungkin lebih membantulah. Ya. Jadi sebab tu pengetahuan kita kena ada. Macam saya juga banyak, saya buat PhD saya pun dalam bidang pengurusan sumber manusia. Ya. Jadi sandaran saya macam tu kita perlu ada sikit. Dan satu lagi, pengalaman saja, pengetahuan saya tak cukup tanpa pengalaman. Ya. Maka kalau kita tengok sekarang ni lah, semua orang tahu bahawa kalau kita ni nak kuruskan ada ilmu tu, nak kuruskan badan, mungkin dua cara. Satu, kita kurang makan. Yang kedua, kita banyakkan senaman. Tapi berapa ramai yang kurangkan makan, dan berapa ramai yang buat senaman untuk kuruskan badan? Tak ramai. Jadi pengalaman-pengalaman menunjukkan bahawa untuk kuruskan badan tu kena ada jugalah. Ya. Jadi kita kena ada pengalaman, satu lagi dipanggil pengalamian. Pengalaman satu apa yang kita ni, tapi pengalamian ni kita kena alami sendiri. Ya, kita jangan ambil pengalaman orang lain aja. Kita juga kena alami sendiri benda tu. Kita kena buat dulu. Jadi saya rasa bagi orang yang datang untuk menjadi seorang contohnya ya, seorang guru besar ya, atau pengetua, dia kalau dia ada pengalaman sebagai seorang penolong kanan, co-curriculum, kemudian dia ada juga pengalaman sebagai penolong kanan hal murid, kemudian lepas itu dia ada juga pengalaman sebagai penolong kanan pentadbiran. Kalau dia jadi seorang pengetua guru besar, dia akan prestasi dia berbeza dengan orang yang tak ada pengalaman itu. Saya dapat lihat contohnya ada pengetua yang atau guru besar yang dia jadi guru besar, yang dia tu daripada penolong kanan co-curriculum terus dia guru besar. Biasanya tak sama dengan seorang guru besar yang dia dah ada pengalaman melalui tiga-tiga tadi. PK Koko, PK Ham dan PK Takbiran. Jadi guru besar memang lebih baiklah, lebih mudah buat kerja. Jadi pada saya untuk jadi seorang macam pengarah ni, dia kalau ada ilmu disokong dengan pengalaman lebih baik. Cumanya satu Hafiz, kalau kita jadi di sini kita kena mula dengan guru lah. Kan? Kena ada bermula dengan guru. Sebab dia punya nak masuk skim saya ni, dia kena ada diploma ataupun sijil pendidikan, sijil perguruan. Okey. Ya, Hafiz. Untuk jawapan tadi, untuk soalan kedua dari tema persediaan, apakah persediaan Tuan ketika mula-mula menceburi dalam bidang pendidikan? Okey. Saya nak sebut sebagai bidang pendidikan sebagai guru atau sebagai seorang pengarah ni? Sebagai pengarah lah. Pengarah. Okay. Yang saya nak cerita pun mungkin berdasarkan pada satu temu duga. Satu temu duga yang telah dilaksanakan untuk memilih seorang pengarah. Seorang pengarah. Saya tak tahu macam mana pemilihan awal dibuat. Ya. Mungkin dia tengok dari segi ciri-ciri peribadi kita dan sebagainya lah. Ya. Tapi yang saya tengok di situ antara keperluan yang nak menjadikan kita ni layak tak layak sebagai seorang pengarah berdasarkan soalan interview tu lah. Saya kebetulan pada masa sama saya bertemu duga tu dengan seorang lagi calon yang lain yang dia daripada pejabat pelajaran daerah. Ya. Saya daripada IAB sendiri. Jadi antara yang perlu ada pada kita ialah persiapan kita dan perancangan kita. Kalau kita menjadi seorang pengarah, sekurang-kurangnya kita kena ada wawasan kita. Apa yang kita nak buat?
Kan? Apa pun Hafiz, kita kena mula dengan kita punya wawasan. Apa pun kita kena mulakan dengan kita punya wawasan. Sebab tu bagi Hafiz sendiri, kalau Hafiz nak jadi seorang apa saja dalam kerjaya, Hafiz sepatutnya ada satu dipanggil sebagai portfolio pembangunan diri. Kita nak mula dari mana dan kita akan berakhir di mana. Jadi itu soalan-soalan yang ditanya. Antaranya ditanya sekali, kalau awak dipilih sebagai seorang pengarah di IAB Cawang Utara, apa perkara utama yang akan dilakukan? Kalau kita tidak ada perancangan itu, tak jawab lah kan. Okay. Jadi kita sebut, pada saya lebih percaya bahawa saya kata, saya nak betulkan manusianya dulu. Kan? Kalau kita betulkan manusianya, insyaAllah semua akan jadi mudah. Nak uruskan fizikal, dia kena ada manusia. Nak uruskan keuangan, bermula dengan manusia. Nak uruskan makanan pun bermula dengan manusia. Jadi kalau manusianya kita dapat bentuk, kita dapat betulkan, saya percaya kita dapat menguruskan organisasi kita. Kan? Dan sudah tentulah kita ni nak urus manusia ni, kita kena ada di mana ada tuju kita, ke mana kita nak bawa. Kan? Jadi saya pun sebutlah, saya akan memastikan bahawa IAB ni sebagai sebuah organisasi cawangan yang paling cemerlang berbanding dengan cawangan-cawangan yang lain. Kan? Saya nak pastikan bahawa kami ialah di antara IAB cawangan yang mempunyai paling ramai graduate yang kedoktoran. Saya akan pastikan bahawa IAB ni ialah IAB yang paling ramai bersyarah cemerlang. Kan? Saya akan pastikan IAB ni ialah IAB yang sentiasa mendapat anugerah-anugerah, kualiti dan sebagainya. Jadi kita ke arah tu lah. Jadi kita bentuklah manusia lah itu. Ke arah tu. Memang kita tak boleh buat sendiri. Kita perlukan ada ni. Jadi saya rasa persiapan kita kalau kita nak ceburi sebagai seorang pemimpin ni, yang pertama kita kena ada jelas tentang hal tuju kita nak buat ke mana. Dan yang kedua, kita kena betulkan sumber manusia. Sebab kadang-kadang kalau benda tu baik macam mana pun, kalau manusia tak perhati yang kita, mudah sangat kan. Di timur surat layang pun sekarang dah habis. Jadi sebab tu saya itu penting. Jadi dalam urusan manusia ni saya percaya pendekatan keagamaan tu penting lah. Okey, terima kasih. Okay, Hafiz. Okey, seterusnya untuk tema gaya hidup lah. Okey, saya nak tahu tentang bagaimana sebagai seorang pengarah dari segi tata cara pemakaian, waktu pekerjaan, jadual percutian dan sebagainya sebagai seorang pengarah. Ya. Satu, kita nak sebut tentang pemakaian tu, apa maksud pemakaian? Pakaian ke apa? Pemakaian. Memang kena setiap masa pakai atau mungkin dari segi penampilan lah. Penampilan. Penampilan ni penting lah saya rasa. Sebab kita ni bila jadi seorang pemimpin ni, sekecil-kecil, macam saya ni kan pemimpin kecil je. Tapi dia menjadi satu model. Dan kita akan jadi satu model, role model pada orang lain. Jadi kalau kita pun tak jaga penampilan kita, cakap baik orang, pasal kita teruk, pakaian kita pun teruk, jadi orang akan jadikan sebagai ni lah. Mungkin benda tu dia akan kata kalau kita ni rapat sangat, mungkin orang kata kita ni low profile kan, humble, tapi mungkin juga orang kata tak layak sebagai pemimpin macam tu kan. Pemimpin dia mesti nampak ada credibility dia, ada karismatiknya kan. Mungkin ada orang kata macam tu. Jadi kita kena jaga benda tu. Jadi kita di samping kita kena jaga penampilan kita, kita kena juga jaga cara kita bercakap, bergaul. Kita kena juga jaga cara kita berfikir kan. Bagi seorang leader ni, kadang-kadang dia tu kalau panas baran, orang malam tu dia patut marah, tapi bila panas baran tu orang kata pemimpin ni emosional lah. Jadi seorang pemimpin tak boleh juga macam tu. Jadi dari segi tu kita nampak memang kita kena pastikan kita punya pemakaian kita tu atau penampilan kita tu kena betul. Okey, di samping itu kita kena bersedia juga sebagai seorang pemimpin, kena bersedia juga bahawa kerja dia ni melebihi daripada orang lain kan. Sebab tanggungjawab tu banyak berbanding dengan orang lain. Jadi contohnya kalau kita rasa orang lain boleh kerja satu hari 9 jam, kita tak boleh. Seboleh-bolehnya kita ialah orang yang pertama sampai dan orang yang akhir sekali balik kan. Itu biasa.
Jadi maknanya 9 jam tak cukup. Ya. Kemudian masa dia waktu malam dia pun dia kena berfikir tentang apa yang akan berlaku besok, apa yang dirancang besok, apa yang berlaku hari ini dan apa yang akan berlaku besok. Dia kena buat muhasabah macam tu. Dan kemudian kalau orang lain boleh kerja 5 hari seminggu, dia kena mungkin sampai 7 hari seminggu. Kan? Jadi kita ada pengalaman tu, kadang-kadang macam saya ni, duduk di Kedah kan, cuti hari Jumaat. Tapi induknya buka hari Jumaat. Jadi kadang kita kena pergi mesyuarat di sana hari Jumaat. Jadi kita kena sedialah tu kan. Jadi bila kita agak jauh tu kadang-kadang dia melibatkan perjalanan. Ya. Jadi kadang-kadang sampai hari Sabtu kita pun tak sempat nak bercuti. Jadi kita kena terima hakikat. Kemudian berlaku lawatan-lawatan. Ya. Mungkin ada masanya daripada ketua pengarah contohnya, dia turun buat lawatan ke tempat kita di Kedah. Kita ni kalau di utara ni kita ialah orang kata wakil IAB kan. Jadi induk pun kata okey sampai utara you pergi. Jadi kita kadang-kadang dia ada melawat hari Ahad, hari Isnin atau Jumaat ataupun hari Sabtu kita kena bersedia ya, kena bersedia. Cuma tak, walaupun tak selalu macam masa PKP kita ni taklah sampai macam tu kan, tapi kita kena bersedia. Sama juga bila IAB Cabang Utara ni menjadi pusat kuarantin ataupun kuarantin station untuk orang yang negatif, sakit yang negatif lah ya, test COVID tu, kita kena ada kat sini. Jadi kita kena ada 7 hari seminggu. Jadi sebab kita satu hari 2 kali kita kena meeting, pagi sekali, kemudian petang sekali kan. Pagi pukul 8 kita meeting, kemudian pukul 5 petang kita meeting lagi sekali. Jadi kita kena ada lah. Jadi 7 hari seminggu ya. Kemudian kadang-kadang bila ada dawatan daripada macam wakil rakyat nak hadir ke pusat kuarantin ni, itu kita kena turun. Jadi kita kena bersedia segitu ya. Okay. Soalan seterusnya untuk gaya hidup. Sekiranya tuan ingin mengambil seseorang individu untuk bekerja, faktor yang manakah yang paling penting dan kenapa? Contoh macam kelulusan ke, pengalaman atau sebagainya. Okey. Yang pertama sekali, kita nak jadi seorang pekerja di sini, kalau dari kalangan pensyarah, kita kena ambil dia punya minimum, dia punya requirement dia tu ya. Kelaikan yang paling minimum iaitu dia mesti ada sarjana lah. Dan dia tu mesti seorang guru. Seorang guru dan sarjana. Kemudian kalau dia ada pengalaman sebagai seorang pentadbir di sekolah, itu bonus ya. Jadi kita akan buat satu interview ya. Tengok macam mana kita nak pilih dia sebagai seorang pensyarah. Itu dia punya minimum tu kita kena ikut lah. Tapi pada saya, faktor yang paling penting saya di dalam pemilihan pekerja ialah saya nak tengok segi sikap ni lah yang paling susah kita nak bentuk ya. Dan kita nak tengok dengan sikap tu dia kena ada integriti kat situ. Ini yang paling payah, dia tak ada dalam bilik darjah. Sikap ni susah kita nak bentuk dalam bilik darjah. Kita boleh tengok seorang pensyarah yang mempunyai kelulusan yang cukup tinggi ya, mungkin dia dapat 4 flat dalam dia punya sarjana dia, master dia mungkin, tapi sikap dia. Jadi kita dalam temuduga pun kita akan tengok orang ni, kalau sikap dia tu kita rasa dia boleh bersama kita, hati dia boleh bersama dengan kita, dan dia juga orang yang memang ada, orang kata apa, ada cita-cita ya, ada citra, ada wawasan yang tinggi, dan kita boleh bentuk, kita rasa terima. Memang trend sekarang ni, sebab kita ni ramai pilihan kita, banyak pilihan sekarang ni. Kita boleh pilih siapa saja. Tapi kalau kita silap pilih, kita pilih ikut atas berdasarkan akademik saja, takut nanti dia tak membantu. Malah dia akan membantutkan banyak kerja kita kan. Tapi kalau orang tu sikap, dia ingin belajar, dia sedia untuk berkhidmat dengan tempat baru, itu lebih baik. Integriti dia tak menipu ya. Dia datang kerja betul-betul dia nak buat kerja, itu boleh membantu kita. Tapi ada juga orang yang datang tempat kerja kemudian dia hilang ya, missing in action ya, tak tahu dia ke mana. Ini merugikan sebab kita bayar gaji tinggi kan, tapi dia hilang, itu rugi lah. Jadi sekali saya sebutkan bahawa yang saya utamakan sampai minimum requirement tu ialah sikap orang tu ya. Bagi orang yang baru masuk pun saya akan sebut benda yang sama lah. Saya akan katakan okey, sekarang
You masuk ke sini, you bekerja dan you berkawan. Berkawanlah orang-orang yang mempunyai sikap yang positif. Memang kita akan jumpa orang-orang yang ada yang negatifnya, tapi tetapis. Jangan kita mudah terima sangat. Kita terima, kita bincang, kita bertanya. Tapi kalau siapa-siapa yang positif, belajar dengan dia. Dan biasanya bagi staff yang baru masuk ni pun saya tetapkan dia ada mentor dia. Mentor ni ialah orang yang memang punya sikap yang memang baiklah untuk organisasi. Supaya dia tak berlaku derailment, tergelincir daripada landasan yang kita nak bawa. Okey, terima kasih. Untuk tema seterusnya adalah permintaan berkaitan dengan amildibaki. Okey. Bagaimanakah individu di luar sana boleh mendapat maklumat tentang kerjaya di amildibaki? Adakah jawatan-jawatan tersebut diiklankan atau macam mana? Dia ada dua jenis Hafiz, dua jenis perjawatan kat sini. Satu perjawatan yang dikeluarkan oleh JPA lah, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam tu. Jabatan ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dia iklankan bagi jawatan-jawatan yang grade staf laksana ni, bermula dengan N, N sebagai pegawai takbir ataupun pegawai operasi, sukan pemandu, sebagai pegawai eksekutif, sebagai pembantu accountant, dia iklankan itu dalam itu JPA lah, JPA. Tapi bagi pensyarah ni kami sendiri yang iklankan. IAB sendiri yang iklankan. Dia kita ada laman web kita, IAB tu boleh tengok IAB MOE tu, EDU, kita boleh tengok situ jawatan-jawatan yang kita iklankan. Macam sekarang ni kita iklankan jawatan kosong bagi pensyarah di IAB Cawangan Genting Highlands, kita nak orang. Seperti semua ada kat situ lah, dia akan pohon, dia orang akan post secara online, kemudian kita akan panggil untuk temuduga, kemudian kita akan pemilihan. Jadi sepatutnya kalau siapa yang nak jawatan sebagai pensyarah tu, dia boleh masuk, dia boleh layari laman web IAB lah. Okey, laman web. Terima kasih. Okey, seterusnya, adakah terdapat kaki tangan yang diterima di luar negara, di negara manakah dan mengapa amildibaki mengambil pekerja luar? Pekerja luar? Di negara luar. Setakat ni kita tak ada lagi. Tak ada lagi. Melainkan kita ada program-program pertukaran saja kan. Tapi kita tak ada lagi terima tenaga luar. Cumanya yang kita ada dalaman juga. Cumanya mungkin skim yang berbeza-beza lah. Ada juga orang daripada kumpulan PTD yang masuk. Itu semua memenuhi kumpulan perjawatan lah. Tapi kalau dari luar negara dengan satu ni tak ada lah. Dia tak dapat. Tapi bagi training kita, kita jemput tenaga luar untuk memberikan latihan dalam seminar contohnya kan, kita panggil orang-orang yang memang ada kaitan dengan kepimpinan dalam pendidikan. Siapa sih ada kaitan tu kita akan panggil tu buat training. Contohnya kita panggil teacher dulu, kita ada panggil beberapa orang tokoh-tokoh yang mahir babat Timur dan sebagainya. Kita panggil ke IAB untuk beri pendahan kepada semua pendidik-pendidik di kalangan pemimpin di Malaysia. Kita panggil. Okey. Tema seterusnya adalah masa depan kerjaya. Okey, antara soalannya adalah sekiranya semua operasi berjalan seperti yang dirancang, di manakah Tuan meletakkan diri Tuan dalam masa 5 tahun akan datang? 5 tahun akan datang tu pencen lah Hafiz. Mungkin untuk sebisa 4 tahun lagi je. Okey, sekarang ni Hafiz jadi saya cakap tentang 4 tahun akan datang lah, bukan 5 tahun ya. Kita macam saya sebut itulah, kita ni ada kita punya kita bagi sebagai portfolio pembangunan diri Selepas kita bermula daripada 1990, saya mula 1990 sampailah saya bersara apa saya nak jadi kan. Saya pernah buat lah, tapi mungkin saya kena revise balik lah. Sebab contohnya saya kata last kali servis saya sebagai pengarah JPN, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi saya dah keluar dari sistem tu sikit.
Tapi adakah saya masih layak untuk jadi seorang pengarah? Itu saya kena tengok balik, saya kena revise balik. Tapi walau macam mana pun disebabkan oleh pengarah pendidikan negeri adalah dari kalangan orang yang satu kenaikan pangkat, legislasi kat situ. Jadi saya rasa saya masih lagi on track. Sebab kalau saya tengok dari segi pengalaman kawan-kawan saya yang lain yang pernah jadi timbalan pengarah di IAB, sekarang ni dah jadi sebagai pengarah di IAB Sarawak contoh. Mana dia boleh masih masuk lagi pengarah Jabatan Pendidikan. Ada juga kawan saya juga yang merupakan seorang pengarah cawangan Sarawak. Sekarang pun dia masuk, dia sebagai timbalan pengarah di IAB cawangan Sarawak. Tadi Sabah Sarawak. Jadi maknanya track tu masih ada. Saya rasa mungkin betul lah. Kalau ikut kenaikan pangkat saya sampai ke situ lah insyaAllah. Sebagai pengarah pendidikan negeri kot. InsyaAllah. Doa-doa sama. Amin, insyaAllah. Okey, ini soalan ni, kiranya pekerjaan ini tiba-tiba dihentikan, apakah kejayaan lain yang Tuan akan ceburi jika berkaitan kepada pengarah atau pendidikan? Okey, jadi kalau dia berhenti tiba-tiba ni dalam sektor awam ni susah sikit. Dia susah sikit. Tapi kalau sektor swasta tu memang boleh berlaku. Operasi dah tutup, contohnya dia ada buka cawangan dia di Malaysia, tiba-tiba dia terpaksa hentikan operasi di Malaysia, dia buat di contohnya di Thailand. Jadi adakah kita akan gerak ke Thailand? Kalau tak berontak ke Thailand, kita kena berhenti, tak ada buat apa. Tapi sektor awam ni dia tak, setakat ni taklah sampai macam tu lagi lah. Tak tahulah, wallahualam lah, akan datang. Tapi kalau saya nak sebutkan ni sekarang ni, mungkin tak tiba-tiba berhenti lah, tapi kita akan berhenti. Sama ada kita pesara wajib lagi 4 tahun ataupun kita pesara pilihan. Mungkin tahun ni, mungkin tahun depan kan. Jadi apakah yang rancangan saya lah kan. Mungkin itulah soalannya kan. Jadi saya pun sedang fikir apa yang kecenderungan saya selepas ini. Tapi yang saya nampak saya tak boleh lepas daripada persekitaran akademik lah. Saya tak akan lepas dari persekitaran akademik. Khususnya yang melibatkan tentang pengurusan dan kepimpinan. Jadi saya ada fikir-fikir sama ada saya akan ke universiti kan sebagai pensyarah mungkin selepas pesara, ataupun saya akan menjadi buat satu konsultan konsultasi yang berkaitan berikan perkhidmatan yang berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan pendidikan. Dan mungkin juga satu permintaan juga supaya kita ni cuba handle sekolah sekolah swasta. Jadi saya pun berkira-kira kemungkinan itu kena saya kena buat lah. Dan satu lagi yang saya kena buat ialah saya nak masuk satu bidang perkhidmatan untuk berikan bimbingan, coaching ataupun konsultasi kepada mana-mana agensi yang contohnya nak buat perancangan strategik organisasi ataupun agensi dia. Contohnya saya nampak saya nak tumpukan ke bahagian pembangunan masjid dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Contohnya sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak buat apakah perancangan strategi kita untuk memastikan masjid-masjid diimarahkan contoh kan. Kenapa masjid-masjid tak menjadi satu tempat yang tarikan kepada orang kan. Jadi kadang-kadang kita ni merancang tak betul kan. Kita rasa aja. Kita rasa kita buat kenduri, orang akan datang. Kita rasa kita bagi ceramah yang banyak, orang akan datang. Tapi itu bukan masalah sebenarnya. Mungkin kita tak cari masalah sebenar, punca tak cari. Jadi perancangan kita bukan strategik sifatnya, tapi perancangan kita lebih kepada melaksanakan tugas rutin atau harian yang kita kena buat kan. Saya nampak situ mungkin kita kena ambil lah. Itu pun dah lama dah saya cerita tu. Mungkin lepas dia berhentikan, contohnya tadi sebut kan, kerajaan terpaksa berhentikan kerja, dekat bakal tu lah insyaAllah. Okey, itu soalan tema terakhir iaitu nasihat. Okey. Bagi pendapat Tuan, apakah kesesuaian bidang ni dengan latar belakang pendidikan saya? Contoh macam saya akan selaku pelajar ijazah sarjana muda pendidikan
pasukan rekreasi, adakah ada berkaitan dalam sektor ni ataupun tiada langsung? Okey. Hafiz dalam bidang pendidikan sekarang kan. Betul. Jadi kalau Hafiz boleh masuk terus ke sebagai seorang guru, DG-nya, saya rasa mungkin sekolah menengah lah. Jadi saya lalu tu dah kenal dah untuk sampai dekat saya pun boleh lah. Dah. Dia buka lah tu lah. Cumanya selepas kita dapat ijazah pertama, kita berkhidmat sebagai seorang guru, ya, penuhilah dulu dia punya syarat-syarat tu sebagai seorang guru. Kemudian kalau Hafiz diberikan peluang untuk pegangkan sebarang jawatan yang berkaitan dengan kepimpinan, bukan suka jadi setiausaha sukan pun, ambil, ambil, buat sungguh-sungguh, rancang betul-betul, tanya orang yang berpengalaman, ya. Kemudian kalau orang bagi kita pegang ketua panitia pun ambil, ya. Ini semua bidang-bidang kalau nak masuk jadi pensyarah ni lah, ya. Dia boleh bantu, ilmu tu dan pengalaman tu sangat-sangat membantu. Kemudian selepas itu, kalau Hafiz boleh masuk sampai peringkat, kadang-kadang kita ni kalau kita kerja betul, kita cepat naik. Orang nampak kita, kan. Mungkin ada macam saya tengok bekas pelajar saya tu, dia dalam 6 tahun dah jadi PK Koko. Kan. Jadi kalau kita diberikan peluang sebagai PK Koko, kita pegang. Ya. Kemudian di samping itu, kita tak boleh tamat. Kalau jadi seorang pensyarah di IIB, dia tak boleh tamat kat situ, dia kena sambung buat masters. Ya. Buat master bidang apa pun tak apa. Kalau nak jadi pensyarah maktab, dia kena bidang dia punya bachelor dia. Tapi untuk masuk IIB ni, dia bidang apa pun tak apa, janji dia dah master. Kemudian selepas dia dah master tu, dia boleh apply masuk ke IIB. Ya. Di IIB ni, kita bermula dengan pensyarah DG 44 lah. Ya. DG 44, maknanya kita nak jadi 44 tu, kita kalau ikut skim kita sekarang kita kena 8 tahun lah DG 41, ya. Kalau time base tu 88 tahun, lepas tu kita dapat 44. Lepas kita dapat 44 tu, kita cuba minta masuk sini, jawatannya sama, kemudian jadi seorang pensyarah. Jadi pensyarah tu pula kita kena ada rancangan. Kalau kita nak pastikan kita tu seorang pensyarah cemerlang, kita kena tunjuklah kita punya kebolehan kita buat kerja. Ya. Sampai orang boleh menilai kat situ. Ya. Kemudian lepas kita nampak kita ni boleh buat kerja, jawatan tu akan datang lah. Okey, dia bagi kita jabatan. Okay, lepas itu dia mungkin sampai nampak lebih prestasi lagi, dia akan naik kepada timbalan pengarah. Kemudian dia akan naik sebagai seorang pengarah. Pengarah ni mungkin boleh mudah, kan. Tapi saya nampak trend sekarang ni, kalau kita nak jadi seorang pengarah ni, ataupun ketua-ketua di bahagian, kalau kita ada PhD, itu satu advantage lah. Jadi jangan berhenti belajar dan tunjukkan prestasi yang baik dalam kita berkhidmat. InsyaAllah kita akan naik. Allah akan naikkan kita darjat. Adakah tuan ada lagi nasihat untuk saya ataupun untuk orang luar, mungkin untuk jadi seorang pengarah ataupun untuk dalam bidang pendidikan, nasihat yang boleh diberikan? Saya kalau saya nasihat pun saya akan sebut itulah, kita kena bentuk sikap kita, ya. Betulkan sikap kita. Kita kena mengaji agama, baca buku agama, kalau boleh kita berusrah, kalau boleh kita berbincang dalam halakah-halakah tu, untuk ditingkatkan cara kecerdasan kita, cara kita fikir, dengan wawasan kita tu kan, kita kena ada. Kemudian sikap kita tu, dengan kesabaran kita, integriti kita tu, amanah kan, kita kena jaga benda tu. Sebab benda tu satu nilai tambah yang memang kalau orang lain ada akademik dia 4 flat, kita pun 4 flat, tapi nilai tambah tu game juga kita akan naik. Dan tengok dari segi mana-mana agensi sekarang ni pun, dia punya temuduga dia pun tak sama dah macam dulu. Dulu kalau kita ada bawa kita ijazah sijil kita banyak-banyak, kecemerlangan akademik kita, biasanya kita akan dapat jawatan. Sekarang tidak. Kadang-kadang penemuduga tak tengok pun. Temuduga sekarang pun bukan bentuk duduk macam ni. Seorang berdepan macam ni. Dia sekarang sesuai berjalan je temuduga. Jadi di dalam berjalan tu, sambil kita minum, makan, sikap kita tu dinilai kat situ. Saya rasa sikit agensi dia nampak sikap tu lebih utama. Wawasan kita, cara kita fikir macam mana, dia tengok macam tu. Jadi saya nasihatkan supaya kalau kita nak kerja tu, pemikiran kita kena ada
cita-cita kita kena ada, wawasan kita kena ada, visi diri kita kena ada, dan mantapkan dengan sikap yang baik. Ya, semangat kita, semangat kena tinggi. Okey Hafiz, ada lagi? Terima kasih. Itu saja soalan yang ada. Okay, terima kasih Tuan kerana meluangkan masa bersama saya. Minta maaf kalau ada mengganggu atau terkasar bahasa, tergurih bahasa. Saya hanya insan biasa. Terima kasih banyak kerana membantu saya untuk menyiapkan tugasan Pembayaran Kerjaya. Jadi saya nak minta perizinan Tuan, boleh tak kalau macam video ni kita uploadkan di YouTube untuk sebagai orang kata untuk dilihat untuk tontonan yang lain juga, untuk sebagai pengajaran dan menerima input-input yang ada. Dan dengan mobile kita ni boleh tak kita buat sedikit laporan untuk dihantarkan kepada pensyarah. Okey, itu tujuan akademik. Okey, saya rasa boleh, boleh insya-Allah. Mudah-mudahan dimanfaatkan juga ya. Okey Tuan, sampai sini saja. Sesi schedule kita. Terima kasih banyak kerana membantu saya. Okey, sama. Okey Hafiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.